أنت نسخة الأكوان فيك سورة الرحمن فاجمع سور القرآن بسم الله 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 بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang sihat dalam bulan Ramadan ini, yang mana pada hari ini, pada hari Jumaat, kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini selaras dengan hadis yang disebutkan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi pernah menyebutkan, dia kata inna min afdali ayyamikum yaumal jumaah. Dia kata antara sebaik-baik hari kamu adalah hari Jumaat, fa'kthiru alayya minas salah. Maka perbanyakkanlah salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ini. Dan Rasulullah kata fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kita bacakan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah satu perkara yang penting yang kalau boleh kita ulangi pada setiap hari Jumaat, memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah. Baik, hari ini dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan kita akan meneroka lagi hadis-hadis yang menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seperti biasa, bersama saya Ustaz Husaini. Sihat Ustaz Husaini? Sihat, alhamdulillah doktor. Macam mana Ramadan kali ini? Alhamdulillah. Ustaz Husaini puasa ke hari ini? Alhamdulillah. Nampak bertenaga tadi? Bertenaga. Sebab hari ini hari Jumaat. Nak memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Masya Allah. Bertenaga hari ini. Ya, betul. Okey. Baik. Kalau sebelum ni tuan-tuan masih lagi ingat, kita telah membincangkan tentang bagaimana Allah Ta'ala mempunyai sifat yang sangat sabar. Iaitu Allah Ta'ala masih memberikan rezeki kepada manusia yang menyeleweng daripada akidah ataupun memberikan kepada Allah Ta'ala sifat yang tidak benar. Maka pada hari ini kita akan kembali juga sifat-sifat yang tidak benar ni sebenarnya disifatkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka hari ini kita kembali juga kepada sifat yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani juga. Tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu bacaan yang akan dipersembahkan oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum, apa khabar yang berada di rumah? Hari ini jom kita tengok suratul Baqarah ayat 120. Kita imbau, kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala bacaan ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, dalam ayat yang 120 daripada surah Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan redha dengan kita sehinggalah kita menuruti agama mereka. Perkara ini adalah rentetan daripada perbincangan kita yang semalam. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kita membincangkan bagaimana kaum Nasrani ada di kalangan mereka yang menganggap Allah Ta'ala memiliki anak. Pada hari ini pula kita akan membincangkan tentang bagaimana kaum Yahudi dan Nasrani ini tidak akan duduk diam sehinggalah kita menuruti agama mereka. Yang ni yang sangat
bahaya dan sangat kita kena jauhi. Dan dalam perbincangan hadis pada hari ini kita akan ambil satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Mari tuan-tuan kita sama-sama baca hadis ni dalam slide yang mana menyebutkan an Muawiyah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Maksudnya daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada satu golongan daripada kalangan umatku yang menegakkan perintah Allah. Orang yang mengkhianati dan menentang mereka tidak akan memberikan mudarat kepada mereka sehingga datang ketentuan Allah pada hari kiamat. Mereka akan sentiasa menang ke atas manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini seakan-akan Rasulullah ingin memberikan kepada kita satu penegasan bahawa sekalipun kaum Yahudi dan Nasrani ini bersungguh-sungguh untuk menarik kita mengikuti agama mereka, ikut cara hidup mereka, ikut cara fikir mereka, lalu Rasulullah tegaskan akan ada di kalangan umat aku ini yang akan zahirina 'alal haq, yang akan memperjuangkan kebenaran sehinggalah datang pada hari kiamat golongan ini akan sentiasa membawa Islam dengan keadaan yang benar, membawa pendekatan yang betul, menghidupkan semula sunnah-sunnah Rasulullah dan menghidupkan semula ajaran-ajaran Islam sehingga umat ini terpelihara daripada segala pengaruh yang cuba diterapkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Perkara ini kalau tuan-tuan perhatikan sebenarnya banyak berlaku pada hari ini, yang mana kaum Yahudi dan Nasrani ini pada hakikatnya mereka cuba untuk menanamkan jarum-jarum pemikiran mereka kepada umat Islam, kepada orang-orang muda kita. Maka dalam hadis pada hari ini kita akan bincangkan bagaimana akan ada satu umat, ataupun sekiranya tidak ada, kita perlu wujudkan satu umat yang akan mempertahankan agama ini daripada terpengaruh dengan anasir-anasir luar. Kita akan bincangkan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Rancangan yang kita meneroka hadis-hadis Nabi berdasarkan panduan juga ataupun berdasarkan halaman-halaman ayat Quran. Kita keluarkan hadis-hadis yang berkaitan dan perbincangan mengenai hadis ini kita akan masuk dalam perbincangan ini secara mendalam. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk kepada perawi, kita sama bincangkan dahulu. Sebelum kita masuk pada hadis, kita bincangkan dulu tentang perawi Ustaz Husaini. InsyaAllah. Nampak Ustaz Husaini nampak Ustaz Husaini tak sabar-sabar nak cerita tentang perawi Ustaz Husaini. Dengar tadi siapa perawi dia? Yang saya dengar tadi perawi ni adalah Muawiyah. Tapi beliau ni dia agak jarang meriwayatkan hadis, Doktor. Dan setahu saya Muawiyah ini, tuan-tuan dan puan-puan, beliau ni adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penulis wahyu. Betul. Dan juga beliau Islam anak kepada Abu Sufyan, dan beliau Islam terlebih dahulu sebelum bapanya masuk Islam. Betul. Itulah Muawiyah. Betul seperti mana yang diungkapkan oleh Ustaz Husaini tadi. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan slide yang akan kita bincangkan mengenai tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau telah memeluk Islam lebih awal daripada ayahnya, iaitu Abu Sufyan, dan diberikan tugas sebagai penulis wahyu seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi. Dan beliau juga, Rasulullah pernah mendoakan beliau kebaikan kepada Muawiyah. Perkara ini disebutkan oleh Al-Imam Zahabi. Al-Imam Zahabi, tuan-tuan, pernah meriwayatkan satu hadis ataupun satu insiden yang mana Rasulullah mendoakan Sayyidina Muawiyah. Rasulullah kata, Allahumma allim Muawiyatal kitab wal hisab wa qihil azab.
wahai Tuhanku, alimkan ataupun mahirkan Muawiyah tentang penulisan ataupun kitab, kemudian hisab, pengiraan dan sebagainya, kemudian selamatkan dia daripada azab. Barangkali menarik mengenai hadis ni kerana apa? Kerana ada sebahagian umat Islam barangkali dia sensitif dengan Saidina Muawiyah, kerana dia merasakan Saidina Muawiyah ni seakan-akan bermusuh pula dengan Saidina Ali. Kalau Ustaz Husaini perasan kan, mana dari aspek sejarah Islam ada sedikit perselisihan antara Saidina Ali dengan Saidina Muawiyah, tapi jangan kita sampai merendahkan Saidina Muawiyah. Kerana dalam hadis Rasulullah kata la tasubbu ashabi. Rasulullah kata jangan sekali-kali cerca sahabat aku, kerana sahabat Rasulullah inilah yang banyak mempertahankan Rasulullah, memperjuangkan Islam sehingga Islam tu sampai pada kita pada hari ini ya. Jadi maknanya jangan kita merendah-rendahkan sahabat. Baik, yang ini mengenai tentang perawi yang kita bincangkan, perawi hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Hari ini kita akan masuk kepada topik yang menarik itu tadi, iaitu topik mengenai tentang bagaimana kaum Yahudi akan berusaha untuk menanamkan ataupun menarik kita supaya ikut pada agama mereka. Tetapi Rasulullah kata tidak, akan ada satu kumpulan daripada umat aku yang akan mempertahankan agama ini. Kalau kita perhatikan Ustaz Husaini sebenarnya perjuangan Yahudi dan Nasrani ni untuk menarik umat Islam keluar daripada agama kita ni sebenarnya dah bermula awal. Bermula daripada perang salib lagi. Ataupun bermula daripada zaman Rasulullah lagi. Mereka yawaddu ahli kitab. Orang ahli kitab ni cuba untuk menarik orang Islam ni keluar daripada agama Islam. Kalau hari ini, kalau dulu kita berperang dengan perang fizikal, perang Bani Qainuqa, perang Bani Quraizah, perang peperangan yang berlaku di kalangan antara Rasulullah dengan orang Yahudi ni, tapi pada hari ini peperangan berlaku secara ideologi. Yang ni yang lebih berbahaya. Kaum Yahudi dia cuba tanamkan pemikiran-pemikiran yang agak bercanggah dengan Islam, sehingga kan mereka merasakan, ada di kalangan umat Islam ni merasakan kalau ikut Islam ni rasa kolot pula. Bahkan mereka merasakan macam kalau kita fikir seakan-akan kalau ikut Islam ni akan jadi jumud, sehinggalah yang ni yang disebutkan dalam hadis Rasulullah kata la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Rasulullah kata nanti kaum aku ni takut dibimbangi akan ikut sedikit demi sedikit ajaran kaum Yahudi ni, cara pemikiran mereka, mereka terlalu angkat kerosakan, pemikiran yang terlalu berhibur dan sebagainya, akan ada umat aku yang akan ikut sedemikian. Yang ni yang Rasulullah pernah jelaskan, yang ni yang kita kena konsisten juga. Bahkan sebab itulah dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maksudnya siapa yang menyerupai satu kaum tu, maka mereka seakan-akan telah mengikuti kaum tersebut. Maknanya kat sini Rasulullah memberikan kita satu garis panduan bagaimana dalam kita berinteraksi dengan pemikiran moden pada hari ini. Ada di kalangan pemikiran moden pada hari ini menganggap Quran ni sebagai sesuatu yang dah terkebelakang, dah terlalu kolot, maka kita kena sekat. Kita hendaklah jadi seperti kaum yang Rasulullah sebutkan tadi, zahirina 'alal haq. Akan ada satu kumpulan yang akan sentiasa menegakkan kebenaran, yang akan sentiasa menegakkan satu keadilan ataupun satu ajaran yang benar, yang menjauhi daripada pemikiran yang menyeleweng yang diajarkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sebab itu dia, kaum Yahudi dia tengok, kalau nak tengok kekuatan orang Islam ni, tengok pada solat subuh. Allahu Akbar, memang betul tu Ustaz. Kalau dia tengok solat subuh tu ramai, maknanya Islam dia kuat lah tu. Betul. Solat subuh macam solat Jumaat. Ya, betul. Kalau tengok kalau solat subuh pun macam satu soft. Allah. Ataupun 2-3 orang, itu masalah tu. Yang ni betul, yang ni kita akan bincangkan lagi secara lebih mendalam dalam perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Temui kami lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, awal pembincangan kita tadi kita dah masuk mengenai bagaimana Yahudi dan Nasrani ni tidak akan redha sehingga kita mengikuti agama mereka, cara fikir mereka, corak kehidupan mereka. Maka dalam hadis Rasulullah kata akan ada satu golongan yang sentiasa menegakkan kebenaran, yang akan mengekalkan orang Islam di dalam agama Islam dia. Baik, kalau kita perhatikan hadis ni dalam keadaan pada hari ni, bagaimana banyak sebenarnya Ustaz Husaini kerosakan berlaku, banyak di kalangan kita yang terpengaruh dengan barat, bahkan ada usaha untuk merosakkan remaja kita berdasarkan pemikiran barat. Ustaz Husaini, apa pandangan Ustaz Husaini? Ini yang saya katakan yang sebentar tadi,
mengatakan kalau orang Yahudi ni dia tengok kekuatan orang Islam tu berdasarkan kepada rohani, Masya Allah. kepada dalamannya. Bagaimana solat subuhnya sama ramai tak dengan Jumaatnya, dan itulah kekuatan sebenar orang Islam. Tetapi dia dapat, mungkin ada kajian, dia orang buat kajian dia dan tengok bagaimana nak melumpuhkan tentera umat Islam itu adalah berdasarkan dengan cara yang halus. Betul. Menjentik hati orang Islam tu sendiri, doktor, melalui hiburan-hiburan yang berlebihan. Masya Allah. Sampaikan kadang-kadang ada anak buah saya tanya kepada mak dia, kan, tanya ni apa kan. Itu soalan-soalan yang kata hiburan yang berlebihan sampai boleh merosakkan akal fikiran anak-anak kita. Allah. Tapi alhamdulillah doktor, sekarang ni program kita di sini macam-macam. Kita ada program Islamik yang orang kata berfaedah dan manfaat, contoh My Hadis Time, masya-Allah, dan sebagainya. My Hadis Time tengoklah kita berdua. Masya-Allah. Baik, macam tu sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, bagaimana Yahudi dan Nasrani yang mana mereka berusaha merosakkan corak pemikiran anak muda kita. Ada di kalangan anak muda kita ni yang leka dengan hiburan, diberikan hiburan yang sangat berlebihan sehingga melalaikan mereka, menjauhkan mereka daripada Allah. Betul. Sehingga sebab itulah dalam hadis ni kita perhatikan, kita kena jadi sebahagian daripada golongan yang menegakkan agama Allah, mempertahankan kerosakan yang berlaku ni. Bahkan kalau tuan-tuan perhatikan di media sosial, bagaimana penampilan anak-anak muda kita terpengaruh dengan kaedah pendekatan barat, teori barat, menari-nari. Adakah ustaz-ustaz ini terperasan ke ataupun ada tindakan yang tak betul macam tu? Tapi itulah kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ni pun dijauhkan. Itu yang saya bimbang sekali. Yang kita bimbang betul juga, kadang-kadang sampai satu tahap mereka ni terpengaruh dengan ajaran luar sampai murtad pun ada. Betul. Yang kalau kita bimbang pada hari ini sampai tak nak dah dengan agama Islam. Ini yang saya katakan tadi, bagaimana Yahudi dan Nasrani tak akan duduk diam, kita kena mempertahankan. Kita kena menjadi umat yang mempertahankan agama Islam dan tidak terpengaruh dengan ideologi liberal, ideologi yang sesat dan yang salah ini, dan kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ini sedikit sebanyak pengajian daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita tengok pengajaran dan juga resolusi yang kita belajar daripada bacaan kita terhadap hadis pada hari ini. Yang pertama, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan sesekali berhenti memusuhi Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan jaminan tentang kewujudan golongan yang akan sentiasa memperjuangkan agama Allah. Dan yang ketiganya, jangan sesekali kita menghina atau merendahkan para sahabat. Yang ini 3 resolusi penting yang kita boleh amalkan pada hari ini. Kita didik anak-anak kita, jauhkan daripada pemikiran yang rosak sehingga menyebabkan mereka jauh daripada Islam. Kita sekat mereka daripada perkara yang menjauhkan mereka daripada agama, yang boleh membawa mereka na'udzubillah kepada murtad dan sebagainya. Kita tak nak berlaku sedemikian. Baik, sebelum kita akhiri rancangan kita seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan kita gunakan untuk memperkasa program-program pendidikan Al-Quran, yang mana daripada sini kita akan memperkasa pendidikan mengenai Al-Quran dan hadis. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Kita dah bincangkan hadis itu secara mendalam, yang semampu yang mungkin yang kita bincangkan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kita, merahmati setiap semua yang datang mendengar hadis-hadis yang dibacakan dalam program kita pada sepanjang masa nanti. InsyaAllah saya persilakan kepada Ustaz Husaini untuk memimpin baca dan doa. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan supaya anak-anak kita dijauhkan daripada segala ideologi yang orang kata mendatangkan mudarat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita. Sallu ala nabi. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami
kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau jauhkanlah daripada kami jarum-jarum yang halus yang boleh merosakkan minda dan fikiran kami, anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau kuatkanlah, tabahkanlah hati kami ini ya Allah, persediakanlah hati-hati kami ini ya Allah dengan ilmu agama dan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai benteng utama kami ya Allah. Jadikanlah hadis sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik kami ya Allah untuk memacu kami. Amin. supaya kami mampu ya Allah untuk menempuh kehidupan yang lebih baik yang mendatang nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kami ya Allah. Jadikanlah kami, lazimilah diri kami ini ya Allah dengan amal ibadat yang semaksimum mungkin ya Allah, terutamanya dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Mudah-mudahan Engkau menerima segala amalan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.